Assalamualaikum and hi semua. Welcome to Koyak Podcast. Okay, hari ni kita ada satu lagi segmen podcast kita. Alright, apa pun kita perkenalkan kita punya geng-geng, kita punya member. Takkanlah kita bercakap seorang-seorang kan. Okay, di sebelah kiri ada Pak An Peha. Halo. Macam mana Pak An? Cuti ni okey tak? Oh, cuti panjang. Cuti ni tak macam cuti sebab kena edit video. Tak apa. Okey, kita teruskan ke geng kita yang seterusnya. Jauh di sana, Acik Pinky. Ya, Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam ya Syekh. Apa khabar? Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita ada member kita yang terakhir. Ini dia baru menang challenge hari tu. Razi Seluar. Ya, ada. Macam mana Zi? Menang Text to Speech challenge best tak? Rasa bangga juga lah. Tak apa. Okey. Hari ni kita nak membicarakan tajuk yang santai saja. Tajuk relax, iaitu tajuk top 3 korang punya filem kegemaran lah. Tak kisah apa, sama ada international ataupun dalam tempatan lah. Okey, apa pun aku mulakan dulu, boleh semua? Boleh. Boleh. Okay. Bismillah. Masih belum sempurna. Okey. Okey, aku punya top 3 lah. Aku punya top 3 pilihan cerita aku kat sini. Aku pilih Ip Man 4. Siapa pernah tengok Ip Man 4? Tak pernah tu. Tengok Okey, cerita Ip Man 4 ni aku, kepada siapa yang tak follow Ip Man ni, dia sebenarnya cerita fighting lah, cerita action lawan punya. Martial art. Martial art, betul. Dia Ip Man ni dia sebenarnya dia orang Cina, memang pure Cina. Maknanya kalau martial art untuk Cina orang panggil kung fu lah kan. Tapi dalam cerita tu, kebiasaannya daripada Ip Man 1 sampai 4 ni dia akan buat benda yang sama lah. Dia akan macam mana lah cerita dia akan fight dengan boxer daripada luar. Tapi bukan boxer yang seluar dalam tu tau. Ni boxing tu. Oh, bukan seluar Razi lah kiranya. Bukan seluar Razi. Okay. Dia aku suka cerita dia. Satu ialah dia punya fighting dia memang tak tipu kan. Memang bukan stunt, memang real punya. So aku suka tengok kan. Walaupun aku tak nampak, aku suka dengar bunyi dia lah. Bunyi dia yang laju-laju tu, aku rasa macam kalau aku dapat macam ni best lah kan. Indah tau kalau dapat macam tu. Kiranya yang Ip Man 4 tu bila dia keluar ceritanya? Ip Man 4 ni tahun lepas. Tahun lepas. Kiranya Ada Bruce Lee kan dalam tu kan? Bruce Lee? Mana datang Bruce Lee? Bukan ada Anak dia. Anak dia. karakter Bruce Lee. Bruce Lee lah memang mampu lah. Mampu Karakter. Ya, yang dia punya hero. Dia punya hero dia. Oh. Apa ni, dia ada Boyka dalam tu kan? Boyka bukan. Tak ada. Boyka tu celah apa pula? Dia ambil ke Razi? Ada lah. Weh. Jom. Sekejap lagi. Ip Man bukan ni ada Boyka? Bukan eh? Boyka. Dia dengan Boyka. Itu cerita apa lah? Cerita dalam penjara tu kot. Kan? Kalau Boyka yang fighting dalam penjara tu. Aku boleh geng Amir kot. Boleh tu. Boleh. Okey, tak apa, aku cerita teruskan. dia. Okey. Tak, aku nak tanya juga ni. Cerita ni aku tak habis lagi nak tanya. Okey. Tanya Ban. Aku nak tanya yang macam mana kau tengok cerita Ip Man ni? Yelah, kau punya situasi mata kau kan sekarang ni. Kiranya kau memahami cerita tu ke, ataupun kau hanya memang kau memahami bahasa Mandarin atau Cantonese ni? Aku
sebenarnya memang 1% pun memang tak faham lah apa yang diorang cakap shoshe tu kan. Tapi aku aku kadang-kadang kalau aku tengok dengan member-member aku kan, aku akan tanyalah sikit-sikit kan apa dia tengah buat sekarang. So aku imagine lah kat situ. Dan dia kan bercampur kan. Dia kan ada 2 bahasa. Satu Cina, satu lagi Inggeris. So yang English tu aku boleh lah faham apa yang dia dia ada cakap. bahasa Inggeris Ada, dia memang 2 bahasa dalam tu. Macam ni. Contoh macam dia ada satu scene, kalau scene nak lawan macam dekat atas gelanggang tu ada dua pengulas. Satu bahasa Inggeris, satu bahasa Cina. So kau faham lah cerita dia. Boleh lah faham the whole cerita tu macam mana kan. Tapi yang cerita dia yang aku nak cakap ni, yang mula-mula boxer daripada luar ni kan, maksudnya Mat Salleh yang challenge dia orang ni, dia orang menganggap mudah. Kungfu ni bukan menganggap mudah, macam dia orang rasa kungfu ni tak best, macam benda-benda lama. Dia orang mempelekehkan. Sampai dia orang hantar budak dia orang untuk test kan. Tapi yelah, mula-mula test tu memang tak menang lah. Tapi last-lastnya Sifu dia turun dan benda tu terbukti lah. Lepas tu baru dia orang pandang kungfu tu, baru dia orang angkat. Macam tu lah cerita dia. Last tu cerita Iqman tu, last kali tu dia gaduh dengan siapa ni? Dia ada fight dengan siapa last tu? Itulah nama dia tu, aku tak pasti nama dia siapa, aku lupa lah nama karakter. Tapi dia lawan dengan Mat Salleh tu lah. Boyka nama dia. Dia salah Boyka. Mungkin. Tak, bukan nama dia Boyka. Bukan nama dia dia buat orang nama tu Boyka. Aku tahu. Pelakon tu Boyka. Karakter lain lah. Pelakon sama. Karakter lain. Aku pun tahu lah Boyka. Tak apa, sekejap lagi kita tengok balik. Kita tengok. Sekejap kita tengok balik. Okay, sabar Amir. Sabar Ambil. Okay, aku tak nak cakap panjang. Kita teruskan dengan kita punya member kedua. Pak An, silakan. Top 3 cerita kau apa? Cerita aku aku bagi yang nombor 3 lah Nombor 3 cerita aku ni, cerita dia berkaitan dengan orang buta jugalah kiranya. Cerita ni cerita Hindustan. Hindustan lah. Kalau cerita Hindustan saya kau ingat cerita cinta-cinta kan. Tapi lain, cerita ni pasal orang buta. Okay. Orang buta ni dia kerja dia adalah kerja voice over lah kayaknya. Dia alih suara. Dubbing lah. Dubbing, yes, betul. Dia memang power lah, suara dia boleh menyamar jadi suara orang lain semua. And then cerita ni yang menariknya sebab dia berkahwin, dia jumpa cinta, dia berkahwin lah. Okay, dia nak berkahwin dengan seorang perempuan tu. And then tak silap aku bila malam pertama tu, jangan fikir kamu kan. Okay. Malam pertama. Okay. Bila malam pertama tu diorang dipisahkan. Dia punya isteri dia dicolik dan dirogol. Aduh, kimochi. Ika. Okay, teruskan. Tapi ni sedar kalau korang dalam cerita tu, kalau korang dalam situasi macam tu, memang kau akan rasa macam sedih gila lah. Sebab koyak tu. Tapi bukannya Malam pertama dan bila perempuan tu nak report polis tak percaya. Sebab dia orang buta kan, tak tahu siapa yang buat. Dan orang yang rogol dia adalah orang yang orang berpengaruh lah dekat kawasan situ. Dan bukan sekali je dia dirogol. Selepas pada hari tu dia dirogol lagi kali kedua dan polis tak percaya lagi. Dan tak silap aku kali ketiga kot dia dirogol lagi dan dia rasa dia dah putus asa. Suami dia je yang percaya kat dia dan isteri dia buat keputusan nak bunuh diri lah. Tapi Laki dia pergi mana je? Laki dia tak terdaya lah, memang diperdayakan oleh orang pengaruh tu supaya dia pergi ke sini, ke sana, ke sini. Yang ke sana. Yang perempuan tu memang last dia bunuh diri tak? Macam mana? Yang perempuan tu last dia bunuh diri tak? Perempuan tu last dia bunuh diri. Yang bunuh diri tu baru pertengahan cerita sebenarnya.
Dia tanya cerita. Kiranya cerita ni mengenai tentang seorang suami yang membalas dendam terhadap orang yang mendajalkan lah isteri dia. Walaupun dia adalah orang buta, tapi orang buta ni pun mampu untuk membunuh orang lah kiranya. So korang jangan main-mainan dengan orang buta pun boleh bunuh orang, okay? So Oi, betul. Jangan buat main. cerita ni banyak moral dia sebenarnya. Memang aku time tu memang sedih lah. Banyak air mata aku keluar. Sebaldi juga kan. Baldi Betul. Ada simpan nak Macam sekarang Milo. kena buang lah. Ke Bancu Milo. Ui, Guna tak Bancu boleh. Milo Bancu ke? Milo. Boleh lah kalau korang nak tengok nama tajuk cerita tu Kabil. Kaabil. Kabil cerita Hindustan. Heritic Roshan. korang Malaysia guys. Okey. Oh, menarik kat cerita tu. Aku pernah dengar nama Kabil ni, tapi aku tak tahu pula ada cerita pasal orang buta. Okey, aku rasa lepas ni aku Kau dengar cerita apa? Kabil dan Habil. Yalah kot. Ya Syekh. Yes. Okey, relax lupaan. Sekejap lagi kita sambung dengan kau punya cerita yang kedua pula. Okey. Acik, Pinky, teruskan top 3 anda. Okay, top 3 aku pilih Hantu Kak Limah lah, Hantu Kak Limah. Siapa tak pernah Yang tengok mana? Hantu Kak Limah ni? Yang pertama satu lah. ke yang dua? Oh, yang yang pertama. Yang dua okey juga, tapi satu tu impact dia lagi best lah. Sebab aku rasa dekat Malaysia ni Hantu Kak Limah ni pencetus horror komedi tau. Dia antara pencetus lah. Bila tengok cerita tu dia ada elemen seram dia, elemen masuk air dia kan. Tambah blog. Ui, menarik tu. Cerita tu aku rasa dulu pernah juga jadi box office kot. Tak silap aku lah. Dia pernah pecah panggung kak. Memang banyak gila collection dia. Sangat tinggi. And then cerita ni cerita yang memang semata-mata untuk gelak lah. Macam itu lah. Betul. Aku tengok pun memang rasa aku tergulik-gulik gelak kat wayang. 8 tiang aku pilih. Oh, kau tengok Willy. Willy dekat Tengok. batu nisan dia Willy-nya. Ampun. Aku suka yang watak usuk tu sebenarnya. Usuk. Usuk tu yang dia punya kelakar dia. Bayangkan dia dalam wheelchair tu. Dia tengah kursi roda, dia boleh angkat wheelchair tu sampai dia berlari. Kau rasa? Betul tu. Okay. Tu je lah top 3 aku rasa. Oh, tu saja Okay. Menarik. Tak apa. Mungkin lepas ni Acik punya cerita lagi best. Kita tak tahu kan. Okey. Kita teruskan kita punya member yang terakhir kita, Razi Sloak. Silakan. Cerita anda. Alright, kau akan ceritakan pasal Makrifat Cinta. Kau pernah tengok tak Makrifat Cinta? Pernah Zi, kita pernah satu wayang tengok cerita tu kan. Oh, Makrifat Cinta Gua cerita jual jiwanya bro. Tapi itulah macam mana aku boleh termasuk dah tengok cerita tu, aku pun tak tahu. First time aku dengar Dennis pergi tengok cerita-cinta. Makrifat Cinta ni dia filem daripada arahan dari Samsul Yusof lah. Pelakonnya Samsul Yusof, Nabila Huda, ada Putra. So itu pelakon-pelakon Ni yang kau lupa satu, Nora Danish. Nora Danish. Macam mana kau boleh lupakan Nora Danish? Sian Kau Danish. tengok akulah. Itu Nora Danish. Ni Danish Denggi. Acik. Assalamualaikum. Dalam. Okey Razi, teruskan Razi sebelum dia ni merapik lagi. Okay. Cerita ni dia pasal Samsul Yusof ni. Dia orang yang susah tau. Dia orang salesman tau. Dia jual jam. Dia jual jam ni tak pernah nak untung. Dia pergi mana-mana memang orang tak beli. Sebab dia cakap jam ni memang jam dah lapuk lah. Memang orang tak beli. Tu dia sound bos dia. Dia cakap bos mana ada orang nak beli bos jam lama macam ni. So bos tu sound dia balik. Cakap lu jual tak betul ni, jam semua baru mah. Tu yang bini Samsul Yusof ni pula dia kaki minta duit kat Samsul Yusof ni. Nabila Huda tu lah. Nabila Huda ni isterinya Samsul Yusof tu dia kerja
dia asyik minta duit je. So, dia ni cakap pun memang Nabi Dauda ni pun dia tak hormat lah Samsul Yusof ni. Kasar kan. Dia memang kasar. Lepas tu Samsul Yusof ni dia banyak kali lah dia nak buat loan bank. Dia nak sampai dia pinjam Along. Dia nak buat loan bank tapi tak lepas. Lepas tu dia pinjam Along. Dia pinjam banyak sangat duit sebab dia nak bagi isteri dia pakai. Isteri dia minta 10,000 tak tahu untuk apa. So yang Samsul Yusof ni pergi pinjam Along. Kan? Dia pinjam Along, dia cakap dengan Along tu, dia cakap dia nak buat modal untuk dia nak buat apps. Dia nak buat bisnes. Tapi tak pun dia pergi bagi Nabi Dauda tu 10,000 yang Nabi Dauda dah dapat 10,000 tu. Bukan dia bayar hutang-hutang ni. Dia pergi bagi ke abang dia, Adi Putra tu. Aduh. Apa Nabi Dauda ni kan. Tiba-tiba pula time Samsul Yusof tu naik LRT. Tiba-tiba pula ada Nora Danish pula dalam LRT tu. Kita jumpa pula. Sudah. Lepas tu Nora Danish. Lepas tu Nora Danish tu dia terus tegur lah Samsul Yusof tu. Dia tegur, jadi macam kawan lama lah yang tak jumpa kan. So dia orang tegur. So dia orang rapat. So dia orang rapat ni, Nabi Dauda jadi jealous lah kan. Lepas tu dia Samsul Yusof ni dia sebenarnya nak cipta satu apps tau. Di mana apps tu akan dapat membuatkan orang buta ni senang untuk berjalan tanpa menggunakan tongkat tak silap. Betul Anis? Dia pakai apps yang apa? Yang bolehkan orang buta untuk macam dia punya penunjuk arah lah, macam Waze. Lepas tu dia nak buat loan, banyak dia minta tapi loan tak percaya, orang bank tu tak percaya kat dia ni betul ke nak buat benda ni. Banyak kali dia pergi mana-mana memang tak lepas. Tapi tak tahu satu masa tu tiba orang dia dapat juga pinjaman tu. Dia nak buktikan dekat orang memang dia punya usaha memang dia bukan sekali dua lah, dia memang buat berpuluh-puluh kali. Last tu baru dia dapat pinjaman bank tu percaya kat dia. Betul. Last tu dia jadi millionaire. Lepas tu dia dapat buat apps tu, jadi dia jadi kaya. So dia last kali Nabi Dauda tu ceraikan dia apa? Dia ceraikan Nabi Dauda. Cerai. Dia yang ceraikan. Dia yang ceraikan Nabi Dauda. Lepas tu dia kahwin dengan Nora Danish je. Betul. Dia kahwin dengan Nora Danish. Betul kau cerita sampai panjang kita awal Razi. sampai habis Cik Razi memang cerita awal sampai habis. Tak, sebab tak apa, Ri. sebab apa Samsul Yusof tu dia nak buat aplikasi tu? Dia nak tolong orang buta. Oh, kayaknya dia memang apa? Sebab apa kaitan dia dengan orang buta? Siapa yang buta? Kau lah, cik. Dalam cerita tu tak ada yang buta pun. Jantan tak sedar diri Pak kan. Dalam cerita tu dia tak ada orang buta pun, tapi mula-mula kalau tengok cerita tu tak nampak sangat yang dia ni nak buat apps untuk orang buta tau. Tapi bila last tu kita pun fikir dia buat apps untuk apa ni. Last dia ada tunjukkan orang buta berjalan. So kita dia buat apps untuk orang buta. Tapi itulah sayang benda tu tak digunakan untuk hari ni kan. Benda tu tak digunakan untuk hari ni. Okey Zi, tak apa Zi. Relax lo. Okay. Kita sambung balik. Okey, kita teruskan dengan top 2 lah. Cerita yang top 2 yang korang minat. Okey. Kalau aku punya top 2 lah. Aku sebenarnya peminat anime. Okey, bagi semua yang peminat anime rasa tahu kot. Naruto The Last Movie. Movie dia yang ke-7 atau ke-8 tak silap aku. Cerita ni aku bagi tahu sikit je lah. Dia sebenarnya pasal yang kalau siapa peminat anime aku tahulah, aku sebut watak-watak ada sikit dia Hyuga Hinata. Dia memang dah lama minat dekat Uzumaki Naruto kan. Tapi
Dekat dalam cerita yang berepisod sampai 400 sampai 500 tu tak adalah cerita. Cuma dekat movie ni dia buat start cerita. Mulanya diorang ni Hinata ni lah dia shock kat Naruto tu. Tapi Naruto tu dia tak perasan kan. Alamak, satu lagi pula cerita cinta aku tengok kan. Itulah. Kenapa lah? Aduh. Aku pun tunggu kat ni. Tak ada siapa ke nak bahan Okay. Danish ni? Okay. Okay, apa dia dia tak perasan. Lepas tu si Sakura ni lah dia macam marah kan. Kau tak nampak ke dia tu suka kat kau kan. Kau buat tak tahu je kan. Sedangkan masa tu Hinata dia sambut hari jadi Naruto. Dia buat special lah, macam surprise tu yang macam, yelah macam kau suka kat orang tu, kau buat surprise dan dia macam tak hargai. Tapi lepas tu Hinata macam mengajuk kan. Lepas tu Naruto tu dia gentleman je risau. Dia pujuk. Tapi tak apalah, aku tak nak cerita sampai habis. Dia punya ending cerita dia ending cerita dia diorang pun bersamalah selepas diorang harugi macam-macam halangan. Sebab masa Naruto nak try pujuk Hinata tu, ada lelaki lain yang cuba nak take over dia lah, yang nak tackle dia. Tapi orang tu Siapa? jahat lah. Oh, jahat. Jahat. So Naruto lawan dengan orang tu lah ni, nak dapatkan Hinata. Yes. Ke macam mana? Dia, aku lupa nama watak dia, tapi dia dalam keluarga Hyuga juga, sebab dia ada Byakugan punya mata tu. Dia lawan dengan orang tu lah sampai kesudahnya. Akhirnya dia menang dan dia orang pun bersama. Tentu. Okay. Kita teruskan. Apa Pak An, kau punya cerita yang kedua? Macam best tadi aku dengar. Oh, cerita kedua Kalau yang top 3 aku tadi tu cerita Kabil pasal orang buta, tapi yang top 2 aku ni tak ada kaitan dengan orang buta lah. Cerita dia adalah blockbuster lah kat Malaysia, nombor 1, Munafik 2. Video. Yes. Nice tu. Dia dapat 48 juta kutipan kan. So aku nak kata yang cerita tu kenapa aku minat, sebab aku sebagai memang seorang penggemar tengok movie, cerita Netflix ke apa ke, memang aku suka plot twist. Plot twist yang ada kat sikit. Munafik 2 tu memang aku langsung tak expect lah. Okay, sebab Kan ada aku, Maya Karim kan? Maya Karin tu okay. Walaupun aku lebih meminati Elizabeth Tan, tapi tapi basic okay. Munafik 2 ni misalnya dia punya jalan cerita dia mengenai tentang ajaran sesat lah kan. So macam mana seorang ustaz ni bersabar, bertabah, okay, dengan ada, aku tak nak cerita dia, aku tak nak rosakkan cerita ni macam mana, tak nak cerita sampai habis. Aku nak korang tengok sendiri Munafik 2 ni. So memang yang akan ada plot twist yang korang tak boleh nak expect, dan dalam perceritaan dia dan cara susunan plot dia pun memang menarik. So dan aku pun antara salah satu peminat Syamsul Yusof juga. Aku memang suka tengok dia berlakon dan dia mengarah cerita dia. Sama lah dengan adik dia. Memang walaupun dia macam dia lah yang buat cerita, dia lah yang berlakon. aku tak kisah. Aku rasa maybe Okay, itu Audio the best. idea dia banyak tu. The best betul. Betul. Dia antara betul, pengarah tak muda nafikan. yang power lah. Betul. pengarah termuda tu. Dia dengan adik dia lah, Syafiq Yusof kan. Betul. Adik dia kuat main CGI. Isolasi. Betul. Isolasi. Memang masing-masing Tapi tu beza. cerita lain lah. So tentang cerita Munafik 2 ni, ada kisah ke waktu aku nak pergi tengok cerita ni sebenarnya? Tak tahu nak share ke tak. Tak apa. Share je, silakan. Ceritanya adalah seorang kawan perempuan ni ajak aku tengok, jom Munafik 2 jom. So aku macam Awet lah. Bukan member aku tak ada perasaan lah kat dia. So aku pun aku yang seorang yang sangat single dan solo, aku pun okay on lah. Tak serius, waktu tu memang single, sekarang pun single. So waktu aku pergi tengok Munafik 2 dengan dia tu, aku tahu lah dia ada boyfriend. So mungkin dia dah boyfriend dia bagi ke apa, aku tak tahulah. So memang aku pergi Munafik 2 tu dengan dia. Tengok settle, tak ada apa-apa pun. Lepas tu lepak dengan member-member yang lain lah sekali kan. So ceritanya malam tersebut
boyfriend dia WhatsApp aku. So dia tanya lah, kau kenapa kau pergi tengok Munafik 2 dengan dia? Aku macam Okay. dia tak bagi tahu kau ke? Dia cakap dia tak bagi tahu aku pun. Aku dah risau dah sebenarnya. Aku risau boyfriend dia marah sebab aku tengok wayang dengan dia. Tetapi bukan. Sebenarnya boyfriend dia marah sebab aku tengok Munafik 2 tu dengan dia. Kalau tengok cerita lain tak apa, jangan tengok Munafik 2. Ini pun satu plot twist kat ni. Bahaya ni. Kau kata kau nak tengok Hantu Kak Limah dengan dia, kau pergilah tengok Hantu Kak Limah. Aku dah macam Okay. aku cakap dia tak apalah, kau tengoklah Munafik 2 dengan dia. Dia kata tak boleh, tak sama. Sebab dah tahu dah cerita macam mana. Aku dah macam aduh Mamat ni. Itulah antara Munafik 2 tu memang aku tak boleh nak lupakan lah. Pak ada memang bagi satu plot twist jugalah. Tak apa. Sekejap lagi kita twist dia cukup. Okey. Acik teruskan dengan cerita kau punya top 2 apa? Ya Danish. Okey. Cerita kedua aku Ejen Ali lah, aku rasa Ejen Ali. Sebab Ejen Ali aku rasa top 2 aku sebab first dia the next level of animation Malaysia lah. Dia boleh menghidangkan satu animation yang sangat wow lah. Dan orang-orang luar negara sekalipun dia pun memang akui lah. Memang dia punya grafik, dia punya animation, dia punya smooth, dia memang cun lah. 5 star. Lagi satu sebab mungkin jalan cerita dia kot. Jalan cerita dia yang banyak pengajaran lah sebenarnya dalam tu. Antaranya bila seseorang yang sangat powerful disebabkan dia ada iris. Tahu iris kan? Dia ada tahu. iris tu dalam satu geng dia, dalam mata tu Ali tu seorang je ada iris tu. Dan dia lah yang paling powerful lah. Apa-apa sikit Ali tolong. Tapi dalam movie Ejen Ali ni iris tu diduplikatkan, dia buat lagi dan semua orang ada. So kat situ Ali diibaratkan macam disisihkan lah sebabkan produk baru iris diorang tu lagi power pada iris Ali tu. Dan kat situ nampaklah Ali dia punya pertimbangan hidup dia tu macam dah terombang-ambing. And then dia move to enemy punya group lah. And then dia ingin memusnahkan balik mata tu. Banyaklah pengajaran dia. Aku nak cerita kan spoiler pula kan. Okay, lagi satu Ali ni dia nak cari kebenaran lah siapa yang bunuh mak dia tu. And then sampai satu tahap emosi dia terganggu, dia punya akal fikiran dia pun terganggu, and then dia ingin menuntut bela lah ataupun ingin mencari siapa yang bunuh mak dia yang sebenar-benarnya. And then kat situ pengajarannya lebih baik kita selidik dululah sebelum kita bertindak satu benda tu, sebab benda tu akan menjadi kita. Jadi itu saja top 2 saya. Thank you. Okay. Okay, kita teruskan lah lagi dengan kita punya rakan kita yang terakhir ni. Apa cerita kau Aziz? Top 2. Okay, filem top 2 aku Baskers. Kau mesti pernah tengok ke tak pernah Baskers ni. Dia cerita pasal masking ni. Kau mesti suka yang tengok. Okay, pelakon dia ni hero dia Hafiz Mikael. Hero tak nak tahu tu. Dayan. Dayan Trisha. Okay. Dayan Trisha tu ya. Tu okey. Okey, teruskan. Tu okey Cerita dia ni kan pasal tu tau, yang Hafiz Mikael ni sebagai nama Adil. Nama dia Adil. So aku panggil dia Adil lah. Adil ni dia masuk universiti. Dia seorang yang sombong tau. Jadi yang masa first dia masuk college dan dia sekali jalan dengan Dayan Trisha. Dayan Trisha aku tak ingat nama dia sebagai apa. Bella tak silap. Okay, aku panggil dia Bella.
Tapi aku risau salah. Okay, tak apa lah. Daya Trisha lah. Betul. Bella. Lepas tu? Dia sekali jalan bagi nak pergi college. So Daya Trisha ni dia dah ada parking yang khas untuk Mini Cooper dia tau. Tapi yang Adil ni dia tiba syok parking tempat dia naik kancil. Jadi dia parking. Lepas tu dia buat bila Daya Trisha tu sound dia. So dia masuk dalam kelas tu. Dia dah yang Adil tu dah masuk ke dalam tempat kelas dia. Tadi yang Daya Trisha ni sibuk cari parking kan. Sibuk cari parking tak jumpa kan. Lepas pensyarah dia ni nak bagikan grup untuk buat assignment. Daya Trisha tak masuk lagi. So dia orang semua dah ada pair dengan partner semua kan. Jadi tiba-tiba waktu Daya Trisha masuk, tiba-tiba dia kena partner dengan Adil. Dua orang tu kan. So lepas tu dia tengok Adil tu sombong kan. So Daya Trisha tu dia dah tahu grup dia dengan Adil. So dia bagi tahu Adil yang dia nak score subjek ni A. Dia tak nak buat main-main. Dia yang Daya Trisha ni dia nak target A plus lah. So yang Adil ni buat dono ya kan. Dia buat macam Adil ni sebenarnya orang yang macam belagak sikit lah. Tapi dia tak belagak, dia cuma dia pendiam. Dia asyik dengar earphone, dia dengar lagu. Lepas tu Daya Trisha ni dia bagi kertas. Dia nak buat masa untuk buat assignment tu. So, bila dia nak buat assignment dia bagi kertas dekat Adil. So dia kena ikut Daya Trisha tu lah. Tapi yang Adil ni tengok kertas tu dia senyum. Dia tak ikut pun Daya Trisha punya time. Dia buat esok-esoknya Daya Trisha kat pukul 4 tunggu dia. Dia tak datang pun. Adil tu tak datang pun jumpa dia nak buat assignment. Jadi lepas tu esok-esoknya dia marah. Dia pergi jumpa Adil, dia marah sebab Adil tak datang. Dia marah, so dia pergi tanya kat pensyarah dia nak tukar, dia tak nak Adil sebab Adil tak bagi kerjasama apa semua kan. So petang tu dia jumpa Adil, Daya Trisha nak nangis sebab Adil buat macam tu kat dia tak nak layan apa semua kan. Lepas tu Adil tu macam tak sampai hati. Jadi Adil tu cakap dia, kalau kau nak buat assignment, kalau kau nak buat benda ni, kau kena ikut time aku. Adil cakap gitu lah, kau kena ikut time aku. Sebab time yang Daya Trisha bagi tu time dia nak pergi basking, so dia tak boleh. Lepas tu Adil bagi time dia, so Daya Trisha ikut dia. Daya Trisha ikut Adil pergi tengok dia basking dulu. Okay, lepas dia basking baru dia nak buat assignment dengan cerita ni adalah cerita mengenai kisah percintaan ke macam mana? Dia lebih kurang kisah percintaan juga, tapi dia lebih kurang pertandingan basking lah. Oh, kira pertandingan macam Battle of the Band lah. Dia pertandingan Battle Baskets. Oh. Kiranya kau Razi memang minat lah cerita-cerita yang jiwang-jiwang sikit ni ke? Memang minat jiwang-jiwang ni semua. Memang minat elia. Lagi kalau so dia orang rapat tak daripada Daya Trisha join dia tengok basking apa semua tu dia buat. Habis dia cerita ni. Okay. Lepas tu dia orang kahwin lah Zee. Okay, dia orang suka sama dia orang lah. Masing-masing ada bibit-bibit cinta tu Kau memang manfaatkan betul lah tiket wayang tu. Sampai sekarang kau ingat. Itulah. Dia memang peminat cerita jiwang yang tega betul. Aku memang respect. Dia boleh cerita satu persatu sepiji. Baik. Boleh tukar kot. Razi keluar jadi Razi Mak Bunga. Mak Jiwang ke. Dari mula sampai ke habis dia cerita dia. Memang dahsyat. Tapi betul lah aku okay, dengar. Tak apa Zee.
Aku dengar cerita Razia cerita tu memang aku rasa tertarik lah nak tengok cerita Basker tu. Sebab tu aku potong sebab aku tak nak tahu spoiler dia sebenarnya. Sebab aku nak tengok cerita tu. Okay. So korang Tak apa Zee Tak apa Zee Okey Zee Tapi best tu. Zee, betul tu. Best tu. Best. Serius. so korang yang mana yang nak tengok, yang mana nak tengok cerita sambungan daripada aku cerita tadi, mungkin kau nak lebih tahu lagi cerita tu, korang pergi kat Astrogo, kau buka Baskers. Oh, ada sekarang? Terus Ada kena masuk Tu Astrogo tahun lah. bila tu? Tahun bila Tahun cerita tu? 2018. Oh, 2018. baru juga. Ha. Last Okay. Menarik. Cerita tu memang best. Kalau korang yang jiwa-jiwang ni, memang dia sampai ke hati korang. Okey. Apa ni boleh lah Okey. pada siapa yang mak-mak jiwang, mak-mak rock karat, kononnya boleh lah tengok cerita ni Okey, tapi bukan akulah. Okey, kita tak ada cik. Aku nak teruskan ni. Okey, kita teruskan dengan kita punya top 1 lah. Kita punya top 1 cerita. Okey. Okey, aku rasa ni baru karakter aku yang sebenarnya. Okey, top 1 cerita aku ni aku ambil cerita ni lah, Conjuring. Siapa yang pernah tengok cerita Conjuring? Kau jadi satu Ya, Conjuring 1. Ui, shit man. Dia cerita dia ialah kepada siapa yang tahu, dia mengisahkan pasal satu rumah. Dia sebenarnya dia adaptasi daripada cerita sebenar. Satu rumah tu yang mempunyai banyak entiti di dalam lah, tapi satu family dia berpindah ke rumah tu dan mereka mula-mula tak sangka lah rumah tu berhantu. Tapi selepas beberapa kejadian yang berlaku, baru mereka sedar dan sebenarnya mereka dah terlambat sebenarnya untuk dapatkan, untuk selamatkan diri, tapi nasib baiklah masih boleh diselamatkan. Dan ada satu scene dia aku paling suka lah. Ni aku cerita scene dia lah. Sekejap ada satu scene dia yang di mana satu, tak kisah, aku tak silap aku, mak dia kot, dia pergi bawah tangga, bawah rumah macam basement lah, rumah yang ada bawah tanah tu kan. Pergi dan basement tu gelap macam ni lah, gelap kan. Tiba-tiba dia bawa dia hanya berbekalkan lilin. Mampus terbakar pula kau. Okay, terus kan. Lilin. Lepas tu Cepat sikit ni. apa Okay. dan apa yang seramnya bila dia nyalakan, tak nak nyala bila nyalakan lilin tu, tak nak nyala. Jangan lilin mati, tu. ya Allah. Dan bila dia membuat 3 time clap. Aku time tu Aku faham. peranjat gila. Time tu aku rasa macam mak kau kan. Tahulah depan tu apa mak kau tu. Yang waktu dia pergi bawah tanah tu kan. Yes, part tu. Kode. Part tu memang aku cakap dahsyat. Scene dia yang paling aku melatah lah. Kalau walaupun 2-3 kali tengok kan. Betul. Waktu tu dia main menyorok-nyorok tak silap aku, mak dengan seorang anak. Dan carilah anak tu. So itulah waktu momen tu lah yang dia mencari anak tu sampai ke bawah tanah tu. Memang agak scary juga. Bagi aku Conjuring 1 ni antara Conjuring yang paling menakutkan lah. Bagi pendapat The aku. best lah. The best lah. Dia ada sampai berapa Conjuring? Dia Conjuring tak silap aku 2 je. Tapi lepas tu dia sambung dengan The Nun. Sebab yang ada satu watak yang Valak tu, dia sambung buat cerita pasal Valak tu. Betul. Dan cerita yang Conjuring ni pun berdasarkan kisah benar jugalah. Daripada seorang macam mana kita cakap, exorcist lah kat sana kan. Exorcist. Exorcist, ya. Okay, apa pun kepada korang yang belum tengok cerita ni, kalau rasa nak tengok, kepada siapa yang peminat cerita horror lah, peminat cerita horror boleh tengok cerita dia. Memang bagi aku nice. Dalam 5 bintang aku boleh bagilah 4.5. Lagi setengah tu sebab aku tak nampak je cerita dia. Tu je. Kalau aku nampak aku boleh bagi full 5 bintang. Okay, kita teruskan ke member kita yang terakhir. Dan juga ni top 1 kau lah, cerita apa yang kau paling minat. Okay Pan? Okay, aku member yang terakhir pula Okay, tadi member kedua. Terakhir? Cerita yang terakhir. Cerita terakhir. Okay.
cerita first aku memang cerita ni bagi aku memberikan macam mana, memang kepala aku pening lah lepas tengok cerita ni. Sebab dia punya plot twist dia demi plot twist lagi plot twist. Sebab aku memang suka plot twist. So memang aku akan pilih cerita yang ada plot twist lah. So memang memang banyak perkataan plot twist yang aku gunakan sekarang ni. So Memang kaki tulis lah. Memang hayal lah. Kayal. ya, cerita Kayai. nombor 1 aku. Lain lah. Hai, dosa. Aduh. Dosa, okey teruskan Pak An. Okay, cerita nombor 1 aku adalah cerita, nama cerita dia KL Special Force. Uish. Fatah Amin. Kayu. Okey, tak apa teruskan. Berani Betul. kau ni. Aku pergi tengok cerita tu pun sebab ada orang cakap muka aku macam Fatah Amin jugalah. So, okay, teruskan. Tapi sebab cerita tu dia mengenai polis kan. So polis dengan seorang pengganas. So memang cerita tu, nak aku cerita pada awal sampai habis ke Razi? Tak apa. So cerita dia mengenai seorang polis yang dia kena frame lah kiranya. Macam ada 2 orang polis yang masing-masing tak percaya masing-masing. Yeah. Kiranya pengganas ni memang game dia orang 2 je. Nak tengok macam mana. So bila kalau kau percaya benda ni, akan ada benda ni pula. Lepas tu kau percaya benda tu, ada benda tu pula. So kepala otak aku memang lepas keluar wayang tu memang aku dah asyik berfikirkan apa benda yang terjadi, apa benda yang akan terjadi lepas ni. So itu memang Maksud cerita tu bila kita fikir tu benda tu bukan tu lah. Betul. Dalam cerita tu lah. Dia memang plot twist. Memang cerita tu memang bagi kau berfikir lah. Kalau aku memang suka cerita yang bagi aku berfikir lah. Kalau macam Razi memang suka layan cerita yang jiwang-jiwang. Macam dia ni suka cerita layan cerita hantu kan. So Kaya. okay, itulah cerita top 1 aku, KL Special Force. Rosyam Nur ada kan? Rosyam Nur. Macam mana tu Pak An? Last sekali macam mana tu Pak An cerita the ending dia? Yang last kali dia aku tak naklah rosakkan cerita tu sebab dia ada banyak plot twist kan. Cuma cerita tu banyak membantunya sebab Rosyam Nur lah. Rosyam Nur punya acting memang gila babi lah tengok dia tu, memang legend. Sebab dia Mimpi. Betul. Last kali mimpi. Betul lah. Plot twist ni. mampus tak adalah sampai mimpi. Yang penting bukan mimpi lah. Nanti ada kena twist kan. Tapi menarik lah, tengok lah macam mana cerita tu. Memang tak sia-sia lah masa korang kalau korang tengok. Betul tu. Memang best. Aku dah tengok cerita tu. Memang menarik gila. Best gila. Aku nak try twist aku punya kepala ni dengan tengok cerita tu. Okey. Sebelum kita banyak lagi kena twist, kita pergilah ke member kita yang seterusnya. Acik, top 1. Okey, jap weh, kat jap aku nak kecing ah, tak tahan tu. Okey, top 1 aku tak asing lagi lah. Memang dari kecil sampai aku lah ni 24 tahun, memang kalau aku tengok 10 kali memang aku akan Riau lah. Riau ni bahasa Kedah dia. Riau bahasa KL dia. Nangis. Menangis cantik. Ya, menangis. Okay. Cerita top 1 aku adalah Titanic lah. Titanic. Siapa tak pernah tengok bohong lah Titanic. Even daripada mak ayah kita pun pernah tengok cerita tu. Dia dilakonkan oleh Leonardo. Apa nama dia? Leonardo, Donatello, Michelangelo, Leonardo dengan Rafael. Leonardo tu lah, Leonardo dengan tu. Aku tak ingat nama dia. DiCaprio. Rafael Nadal. Leonardo DiCaprio. Betul, Leonardo. Yang tu lah. Dengan seorang Leonardo perempuan tu. DiCaprio. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Okey, teruskan. Leonardo tu dengan Katie tu, cerita dia ni sekejap weh, fokus aku hilang lah. Okey. Boleh balik. Pundek. Kacau minda aku tu. Landed lah. Koyak podcast. Okey, top 1 aku
tak lain tak bukan aku akan pilih Titanic lah. Titanic ni daripada aku kecil sampai aku 24 tahun, kalau aku tengok 10 kali sekalipun, 10 kali aku akan rayau. Rayau ni kalau bahasa KL ada menangis lah. Even daripada mak ayah aku, adik-beradik aku kan, siapa-siapa pun aku rasa memang tak asing lagi cerita Titanic ni. Okay, Titanic ni dilakonkan oleh hero dia adalah Leonardo DiCaprio tu, dengan heroine dia aku tak ingat nama dia, Katie apa tak? Kate Winslet. Katie Ledecky. Ya betul yang tu. Okay, and then cerita ni dia, aku ambil pengajaran je lah. Aku malah lah cerita daripada awal sampai habis kan, sebab dia ada scene-scene tak Okay. patut diceritakan. Tapi pengajaran dia kat sini lah. Dia yang best dia cerita dia tentang dua darjat lah. Okay, yang hero dia ni seorang yang tak ada apa-apa, just bahasa kasar dia miskin lah, miskin apa semua, tapi dia teringin nak naik kapal Titanic tu. Titanic ni satu kapal yang sangat marvelous lah, sangat grand gila lah. Bos dengan mewah dia apa semua, and then sampai satu tahap dia buat apa aku tak ingat, dia mencuri ke apa entah, semata-mata dia nak masuk Titanic tu dan nak set sail lah, nak belayak. And then dia masuk dalam tu, dia ada berjumpa dengan seorang perempuan ni, watak dia nama Rose. Rose ni memang orang kaya lah kan. Tapi dalam kapal tu dia orang dua ni macam jatuh cinta lah, macam tu. Laki ni sweet-sweet dengan perempuan tu pun mula-mula tak nak layan. Lepas tu satu hari tu dia orang ni suka, and then terjadilah tragedi, Titanic tu crash. Tapi yang the best part dia, walaupun dia orang baru kenal atas kapal tu, tapi pengorbanan seorang lelaki terhadap seorang perempuan tu sanggup menggadaikan nyawa dia demi dia nak selamatkan perempuan tu untuk terus hidup. Yang tu lah part aku rasa paling ni lah, paling sedih lah. Paling nice lah. Paling nice lah. So, and then perempuan tu alhamdulillah pula dah. Perempuan Okay, perempuan tu lepas tu. Terus gaji lagi. Alhamdulillah. Perempuan tu syukurlah dah selamat disebabkan pengorbanan lelaki tu memberi perempuan tu duduk atas satu bongkah papan tu, and then ya aku tak boleh move on lah kan, sebab bila lelaki tu kesejukan di dalam laut tu, dia sanggup duduk depan perempuan tu, dia pegang bongkah tu dan sambil dia sembang walaupun dalam keadaan dia memang dia tahu dia memang akan mati. Sampai satu tahap laki Jack tu dia beku, and then perempuan tu tengok depan dia, okay laki ni dah mati, and then aduh sedih waktu Jack tu jatuh di dalam laut perlahan. Lepas tu habis. Tu je lah top one aku lah until now. Kalau aku tengok tapi cerita tu nak tengok dekat mana Cik? Dekat YouTube tak ada kan? Z, dekat YouTube tak ada rasanya. Tapi kau boleh lah try cari dekat Netflix ke, maybe ada tu. Itulah top one aku. Yes. Aku dah agak dah mesti Razi mesti tanya. Kat mana nak tengok Acik? Confirm. Kita bagi laluan lah. Yang terakhir, yang paling panjang. Ya Razi Suar, silakan. Cerita anda top one. Okay, jadi aku yang finishing so bolehlah sampai lambat-lambat sikit kan. Mampus. Popcorn aku sekejap lepak sekejap. Tu lah. Sekejap aku baring sekejap lepak dulu. Okay guys, filem ketiga aku. Okay, tadi kita dah jiwa-jiwa sikit, sekarang ni kita masuk ke ganas-ganas sikit lah. Filem Mike KL Menjerit yang pertama keluar tahun 2000. Legend tu Uncle Roshamno naik masa filem tu tak silap. Dia biasalah dia lumba motor, cerita pasal lumba motor dia dengan Faizal Hussein, ada Apek, Disdawati. Disdawati, seksi. Okay, teruskan.
Liza Hanim. Orang Rizal berlumba ni. haram. Orang berlumba haram tu tiba-tiba suatu hari tu kan Faizal Hussein datang nak ajak dia Rosyamno ni berlumba. Dia ingat yang Rosyamno ni power sangat berlumba kan. So dia cabar Rosyamno ni tu berlumba dengan dia. Tapi sebenarnya Faizal Hussein ni polis. Dia bukan mak rempit. Dia polis menyamar jadi mak rempit untuk nak membekas inilah mak rempit. Dia tak nak ada mak rempit sebab Faizal Hussein ni dia seorang yang lumba profesional lah. Dia belajar lumba tu dekat luar negara. So dia cakap kat luar negara ni orang pandang buruk orang yang berlumba haram sebab dia anggap perlumbaan ni tidak adil. So time tu dia last tu dia ada lumba dengan Samsu Yusof. Samsu Yusof pula. Samsul Yusof Okay. Oh ni cerita rempit Plot twist. Cantik. Okay, teruskan. Dia masa tu tengah cerita tu Samsu Yusof lagi. Pertengahan cerita tu Rosyamno dia ada gaduh lah. Dia gaduh dengan awek dia. Lepas tu tahu-tahu awek tu dengan Faizal Hussein datang lepak dia. Tu diorang Samsu Yusof lagi. Kayai ni. Tak apa. Kayai. Faham. Teruskan. Rosyamno ni pergi lah dekat mejanya Faizal Hussein tu. Tu dia marah lah kat tu kan. Lepas tu Faizal Hussein naik lah. Dia macam nak dia kat bergaduh pandai lah. Dia kat gitu kan. Lepas tu yang Rosyamno belah. Dia belah. Okay. Lepas tu Faizal Hussein ni dia ajak jomlah kita lumba macam berani tak? Lepas tu Roll. Lepas tu yang Rosyamno nya dia nak juga lumba dengan Faizal Hussein. Time tu Rosyamno ni dia tengah marah kan. So dia tak boleh nak buat keputusan time dia tengah marah. So dia lumba tu dia accident. Rosyamno naik motor apa sih? Time tu dia naik TZM tak kenal. TZM. Faizal Hussein? TZM tak? Oh lama. Aku tahu sama ada TZM atau TZM lah. Tak pun kawal lama tu. Legend tu. Lepas tu dia orang race lah. Dia orang race. Lepas tu dia orang yang macam tu yang itulah aku rasa yang Rosyamno. Lepas tu ya. Kayai. Ya Rosyamno ni accident. Yang Faizal Hussein ni macam tu lah. Macam apa, dia rasa bersalah lah muka dia. Lepas tu dia tolong Rosyamno tu bawa masuk naik ambulans. Tu ada polis kat situ. So macam kita dah kat situ macam tahulah macam tapi kat situ tak tahu lagi yang Faizal Hussein ni ada bekerjasama dengan polis. Kan ada plot twist lah. Okay, lepas tu So last tu Faizal Hussein ni dia nak minta maaf dekat Rosyamno ni. Tapi dia nak sebagai minta maaf dia nak Rosyamno ni berlumba lagi. Tapi sebagai macam berlumba dengan cara betul lah dekat lista betul. Dekat tahun 2000. So, dia sebagai nama dia sebagai Syarul lah. So Syarul lumba motor profesional dulu kan. So dia lumba dia menang. So dia lumba dia menang jadi last kan dia pergi balik kampung tau. Dia naik motor TZM. Lepas tu dia airbrush Malaysia, cover set Malaysia apa yang macam gila. Lepas tu dia balik kampung dia dekat mana Kedah tak tahu kat mana kan. Kedah boleh mana kat Kulim tak silap. Dia balik sana dia pergi jumpa ni Lisdawati. Sebenarnya Lisdawati tu merajuk dengan dia sebab dia tak nak Rosyamno ni pergi berlumba lagi. Dia takut kejadian berulang lagi kan. Lepas tu dia balik kampung dia keluar dia tengok Rosyamno ada kat depan dia dengan naik motor dengan dia di atas motor baru dia kan. Lepas tu dia bawa piala kemenangan dia. So macam kat situ sweet lah memang.
Dia cakap dia orang nak tahu dia Syamno luahkan apa-apa yang dia rasa, so dia peluk itu ada scene peluk lepas tu dia orang Okay. Syawati naik so dengan Syamno itu naik TZM kot kan lah kan. Pak Ronggeng apa? Mampus. So kat situ yang aku sukanya itulah part last dia orang okay lah. Yelah, Betul. walaupun pun Razi punya cerita memang korang boleh faham dah daripada sini, korang dengar pun korang dah boleh faham cerita dia. Tapi nak tengok pun boleh, tak ada masalah. Yes. Okay, apa pun Nice. kita nak end dah kita punya podcast pada hari ni sebab masa pun rasa dah suntuk ni kan. Apa-apa pun terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Kalau korang ada sebarang cadangan ataupun apa-apa suggestion nak suruh kita orang bahaskan pasal apa-apa isu ke apa-apa tajuk ke, korang boleh letak korang punya komen kat bawah. Okay, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share Pantry Gelap dan follow di Instagram. Begitu juga like di Facebook. Okay, kami undurkan diri. Selamat jumpa lagi dalam Koyak Podcast. Bye bye. Pantry Gelap bukan kongsi gelap. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Look at